Banyak lah. Kan? Six figure lah. Six figure? Per. And then kita melabur Dalam? pasaran saham. And then saya rugi banyak duit kat situ. Saya pernah buat video, Tuan Hafian, saya pernah buat video pasal dosa-dosa kewangan. Okay, yang biasa orang buat. Belum pernah lagi lah saya kongsikan dosa kewangan yang saya buat. Astaghfirullahaladzim kan. Kita pun manusia biasa. Betul. Kan? Manusia itu buat dosa kan. So, kali ni saya just nak bincangkan dengan kita berdua kan. Tuan Hafian pernah tak buat dosa-dosa kewangan? Sebagai seorang financial consultant, maybe sekarang ni mungkin ya kita bagi nasihat ke orang, tapi dulu lah masa awal-awal dulu ataupun mungkin sekarang, mungkin Tuan Hafian boleh kongsikan apakah dosa-dosa kewangan yang Tuan Hafian sendiri pernah buat? Baik. Yang pertama masa saya grad. Masa grad Grad kan, tadi saya pernah cerita sebelum ni saya nak buat bisnes kan. So masa tu saya nak buat bisnes kereta sewa. Okey. Dah plan lah ni. Sebab tengok orang lain buat kereta sewa nampak untung je kan. So saya pun beli kereta, dan yang bestnya beli kereta atas nama bekas tunang saya. Bekas tunang? Tapi sekarang jadi isteri lah. Okey. Masa tunang lah. Power buat teaser Punchline lah. Okey, baik. Tapi benar-benar saya yang bayar lah kan. Beli memang bisnes tu fail. Sebabnya yalah saya masa tu saya baru grad kan, memang target market saya ialah student UIA. So saya bagi seorang pengusaha kereta sewa di UIA student untuk jaga, dan memang dia jaga dan memang fail bertukar-tukar, dan sekarang saya fed up. Saya pakai sendiri. Antara dia buat ialah dia banyak kereta sewa. Yang bestnya masa musim perayaan dia tak pakai kereta saya ni, saya tahu lepas pada tu dia sewakan yang kereta dia, yang kereta saya dia bawa balik kampung. Hampir betul lah. Lepas tu lepas tukar yang orang lain pun jadi benda yang sama juga. Orang ketiga lah bawa okey sikit lah, saya fed up lah. Memang saya kira balik, memang saya belajar bisnes kereta sewa dengan kos yang sangat mahal lah. Wow. Yuran untuk belajar tu memang mahal lah. Kereta satu lah? Kereta satu lah. Sebab saya pernah dengar zaman sekarang 2-3 kereta diorang buat multiple submission. Itu lagi dahsyat lagi. Yang kedua, tahun ingat tak zaman Top Belagak tu kan? Okey. Sebelum zaman Top Belagak tu, saya ada JV dengan seorang peniaga emas. Okay. Memang real emas lah, meniaga emas. Memang saya tahu dia meniaga emas. Tapi banyak dia meniaga emas online lah, dia buat dulu. Lepas dia buat, saya tengok dia punya dah tu dia nak besarkan bisnes dia minta saya invest. Asalnya dia minta pinjaman. Lepas tu saya tengok model bisnes dia, saya nak invest lah terus. Boleh ada profit sharing kan? Okey, berjalan baik. Hingga zaman Top Belagak, kan tadi saya cerita saya ada berlawan dengan Top Belagak semua. Saya tersuntuk tu. Masa tu juga dia kata dia nak kembangkan lagi bisnes dia. Kan? Dan masa tu saya bincang dengan orang rumah yang bekas tunang saya tadi. Dia berminat untuk invest. Dia tanya pandangan saya. Dan dia nak buat personal loan untuk buat investment tersebut. Okey. $100,000. Okey, saya kata saya buat kiraan nampak okey lah. Dah buat lah personal loan semua, Islamic lah, personal financing kan. Bagi $100,000. Lepas elok je saya bagi kat dia, malam tu saya baru tahu, saya dapat info daripada pihak lain, bagi tahu rupa-rupanya partner yang saya JV untuk bisnes emas tu sekarang dia terlibat dengan Top Belagak. Dia invest duit tu. Saya ya Allah, dalam masa saya tengah duk gaduh dengan Top Belagak, tiba-tiba yang saya pernah JV dengan dia, rupanya duit tu digunakan untuk dengan invest Top Belagak tu. Lepas tu saya hubungi dia, betul ke dia buat? Betul. Saya kenapa tak bagi tahu? Dia senyap. Boleh tak refund balik? Alhamdulillah dia bagi refund lah. Dia bagi refund, setelah bagi tahu saya pulang balik kat bank. Kan tak guna, kita tak ada keperluan pun. Dan memang saya ingat lagi masa kita buat personal loan semua, personal financing tu, dapatlah Tupperware kan, hadiah. Biasalah kan, banker bagi. Dan bila kita refund balik, of course lah kena denda lah. So itulah Tupperware paling mahal pernah saya beli. Okey, itulah dosa dia. Itulah dosa dia. Dosa hilang $100,000 tu. Tapi dosa beli Tupperware yang mahal. Mungkin doktor sambung ya. Doktor saya punya dosa kewangan ni alhamdulillah saya mungkin dosa kewangan saya ni dia tak besar. Macam sebab saya dalam bidang kedoktoran, masuk universiti pula kat belajar doktor dekat UK pula tu. And bila kat UK ni dari segi halal haram tu kita susah nak tahu instrumen-instrumen pelaburan sana halal haram ni. So apa yang saya biasanya buat, saya akan simpan duit dalam bank sajalah. So saya punya dosa kewangan sepanjang saya duduk kat UK selama 7 tahun. Lama lah. Duit saya letak kat bank je. Banyak ni. Kan, duit banyak sebab kita kumpul kan, kita buat simpanan daripada student lagi. Dapat beasiswa. Kan, dapat beasiswa, lepas tu start kerja. Dan kerja pula gaji banyak. Macam apa yang Tuan Hafian cakap, contohnya RM2,500. Saya pun dapat RM2,500 juga. Tapi RM2,500 pound sterling lah. Pound sterling. And sekarang ni yes UK pound jatuh. Tapi dulu boleh cacah sampai RM6.50 ada sekali itulah. Puas hati lah. Memang banyak. So tapi apa yang saya buat, saya simpan dalam bank. I see. So sekarang ni bila saya dah tambahkan ilmu dalam kewangan ni, baru saya menyesal yang teramat. Sebab satu, saya tak buat apa-apa dengan duit simpanan saya. So duit saya dimamak oleh inflasi. Okay, nilainya jatuh, saya tak dapat apa-apa keuntungan pun daripada duit simpanan saya yang banyak ni dekat UK. Yang kedua, saya bekerja di UK, mendapat payslip
payslip, saya tak tahu payslip itu sangat-sangat berharga, terutamanya kalau kita nak membeli aset-aset pelaburan, contohnya macam Di sana? rumah Ke kat sini? kat sini. Oh. Boleh guna rupanya. Oh. Dan dengan ilmu yang saya ada, adik saya yang Belajar kat sana? bekerja di UK, Oh, memang bekerja saya sana. gunakan payslip adik saya untuk Oh. belikan hartanah pelaburan yang bagus di Malaysia menggunakan payslip di sana. Oh, Saya tak tahu boleh, benda ni. Yes. Sekarang baru tahu. Sekarang saya baru tahu. I see. Tapi saya like, wah 2 tahun saya bazirkan begitu saja. Sebab bila saya pulang ke Malaysia, saya start from scratch. Saya start business. Oh, baru saya tahu banker, walaupun bisnes ni banyak duit, cash kan. Tapi nak buat loan tu, ya Allah, macam nak mendaki Gunung Everest. Berbanding dengan kalau kita gaji kecil pun, kerja kerajaan ke ataupun kerja swasta, kerja GLC, oi nak buat loan senang je. Okay? So dia berbeza lah. So Betul. itu bagi saya lah dosa kewangan saya yang Tapi better late than never lah. Better late than never. Yes, okay. Wah, Baru thank tunggu you very dia lagi. much. Mengubah hati saya. Tak sampai umur 30 lagi kan? Ha? Dah. Dah 30 lah. Sekarang dah tak masa sedar Oh, tu. tak. Muda lagi lah. Okay, muda. Masa sedar tu dalam keadaan sebelum cecah umur 30. Okey lah. Betul. And then yang kedua, dosa kewangan saya yang kedua adalah apabila saya pulang ke Malaysia, saya belajar ilmu pelaburan, saya jadi gairah nak melabur. Saya buat apa? Saya mulakan dengan modal yang besar. Fuyo. So saya mulakan Berapa dengan besar modal tu? yang besar. Uish, banyak ah. Yeah, 6 figure ah. 6 figure. 6 figure. 6 figure. And bukan duit saya je, saya kumpul lagi. Macam saya tak buat personal loan, tapi saya ajak, invest sekali kan. Kaum kerabat masukkan sekali, kita kumpul banyak-banyak. And then kita melabur Dalam pasaran saham. And then saya rugi banyak duit kat situ. Plan dia bila kita dapat keuntungan besar, kita boleh bagi return lah. Maksudnya return yang lebih tinggi. So maksudnya mereka mengalami kerugian, bukan saja saya saja mengalami kerugian, tapi orang lain, normally family lah, pun mengalami kerugian yang sama. Yang sekarang ni saya continue to pay. Saya just pay because of, Maknanya saya bayar punya due diligence. bayar modal awal, modal yang mereka ni lah. Yes. Saya Tak habis lagi? Sikit. Dah habis lah sekarang. Wah, Tapi yelah, itulah kesilapan six pada figure kot. paling besar yang saya pernah buat. Dan bukan besar. Benda yang membuatkan saya ada satu polisi, satu kriteria yang saya ajar kepada orang ramai. Kalau kita nak mulakan apa-apa pelaburan, pastikan, saya ada 3 kriteria adalah start small. Kalau nak mula melabur apa-apa, bisnes, saham, unit trust, beli hartanah, start small. Saya boleh berani sampai tahu tu. Sebab tak ada ilmu, tamak. Masa tu umur berapa masa tu? Bila saya pulang ke Malaysia, umur 27-28 lah. 6 figure. 6 figure. Time tu tak tahu nak buat apa kan. Jadi gairah sebab kita nak cepat kaya. So yes, saya pun manusia Dah biasa. cepat kayap. Dahlah cepat Mahal kaya. juga. Tu lagi mahal lah. Jadi itu sahaja podcast bersama jemputan istimewa kita pada hari ini. Dan kalau anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, bagaimana nak buat pelaburan, apa itu ASB, apa itu Seacrease, bagaimana nak membeli rumah pertama anda, nak beli kereta, senang sahaja. Hanya pergi ke channel YouTube Dr. Adam Zubaid. Kat situ saya ada buat beratus-ratus video yang anda boleh binge watch. By the way, siapa lagi yang anda nak saya jemput sebagai tetamu istimewa podcast siri di dalam channel YouTube Dr. Adam Zubaid ini? Nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Mana tahu pilihan anda akan jadi tetamu istimewa yang seterusnya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.